Salam sejahtera semua, saya Nadia. Pernahkah anda mengalami demam, suhu badan meningkat dan harus dipantau oleh doktor? Bagaimanakah termometer klinik yang diguna oleh doktor dapat mengenal pasti suhu badan pesakit? Untuk menjawab soalan ini, mari kita kaji topik keseimbangan terma. Kita bermula dengan memahami suhu dan haba. Darjah kepanasan atau kesejukan suatu objek dipanggil suhu. Suhu bergantung kepada tenaga kinetik purata bagi semua molekul-molekul dalam objek itu. Suhu disukat dengan menggunakan termometer dan biasanya dalam unit darjah Celsius. Namun, bagi sistem piawai antarabangsa, unit Kelvin digunakan. Suhu dalam unit darjah Celsius boleh ditukar kepada Kelvin dengan menambahkan nilai darjah Celsius dengan 273. Air membeku pada 0 darjah Celsius atau 273 Kelvin. Air mendidih pada 100 darjah Celsius atau 373 Kelvin. Haba ialah satu bentuk tenaga. Ia merupakan sukatan jumlah kandungan tenaga kinetik zarah-zarah dalam sesuatu bahan. Haba boleh dipindahkan dari bahagian atau objek yang lebih panas kepada bahagian atau objek yang lebih sejuk melalui proses konduksi, perolakan dan sinaran. Apabila satu objek dipanaskan, ia akan menyerap tenaga haba dan suhu objek akan meningkat. Apabila objek disejukkan, ia akan membebaskan tenaga haba dan suhu objek akan berkurang. Jumlah kandungan haba dalam suatu jasad dipengaruhi oleh jisim, suhu dan jenis bahan. Simbol bagi haba ialah Q dan unit SI ialah Joule. Sekarang, mari kita lihat satu eksperimen untuk memahami keseimbangan terma. Di sini kita ada dua bikar air. Bikar besar A mengandungi air panas. Bikar kecil B mengandungi air sejuk. Kita ambil suhu kedua-dua bikar dengan menggunakan termometer. Suhu bikar A adalah 90 darjah Celsius. Suhu bikar B adalah 30 darjah Celsius. Sekarang kita letakkan bikar B ke dalam bikar A. Selepas 5 minit, kita mengambil suhu kedua-dua bikar. Sekarang suhu bikar B ialah 40 darjah Celsius. Dan suhu bikar A ialah 80 darjah Celsius. Ini menunjukkan bahawa tenaga haba mengalir daripada suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Selepas beberapa minit, kita rekodkan suhu kedua-dua bikar sekali lagi. Suhu dalam bikar A ialah 60 darjah Celsius dan suhu dalam bikar B ialah 60 darjah Celsius. Bikar A dan bikar B berada dalam keadaan keseimbangan terma antara satu sama lain. Ini bermakna tiada haba bersih yang mengalir antara kedua-dua bikar lagi atau kadar pengaliran haba bagi kedua-dua bikar adalah sifar. Kadar penyerapan tenaga haba adalah sama dengan kadar pembebasan tenaga haba pada suhu yang sama. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Tahukah anda bagaimana termometer berfungsi? Bebuli termometer mengandungi cecair merkuri dengan jisim tetap. Isi padu merkuri bertambah apabila ia menyerap haba. Cecair merkuri mengembang dan meningkat naik di dalam kapilari tiub. Panjang turus merkuri dapat menunjukkan nilai suhu sesuatu objek. Menentukan suatu termometer bermakna meletak tanda yang betul dan tepat pada termometer supaya suhu dapat dideduksikan daripada tanda ini. Bagi skala Celsius, dua titik suhu dipilih iaitu takat tetap atas dan takat tetap bawah. Takat tetap bawah adalah suhu ais bagi air tulen dan diambil sebagai 0 darjah Celsius, L0.
Takat tetap atas adalah suhu stim air tulen dan diambil sebagai 100 darjah Celsius, L100. Suhu sesuatu objek dapat ditentukan dengan menggunakan rumusan berikut. Suhu T sama dengan L dita tolak L kosong dibahagi L100 tolak L kosong darab 100 darjah Celsius, di mana L kosong adalah panjang tulus merkuri pada suhu ais iaitu 0 darjah Celsius. L100 adalah panjang tulus merkuri pada suhu steam iaitu 100 darjah Celsius dan L dita adalah panjang tulus merkuri pada suhu dita, 0. Sekarang, mari kita menjawab soalan awal tadi, iaitu bagaimanakah doktor dapat mengetahui suhu badan pesakit dengan menggunakan termometer klinik. Termometer klinik diletakkan di bawah lidah pesakit supaya terdapat sentuhan haba yang baik antara termometer dengan badan pesakit. Selepas lebih kurang 1 minit, keseimbangan terma dicapai, iaitu suhu termometer adalah sama dengan suhu badan pesakit. Dengan bacaan termometer sekarang, doktor dapat tahu suhu badan pesakit. Mari kita mengkaji contoh-contoh lain yang melibatkan situasi keseimbangan terma yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Bahan makanan yang mentah akan mendapat haba dari ketuhar yang panas. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan terma tercapai di mana suhu makanan dan suhu ketuhar menjadi sama dan makanan masak pada suhu yang ditetapkan pada termostat. Buah-buahan biasanya disimpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegarannya. Haba daripada buah-buahan dibebaskan ke udara sejuk sehingga keseimbangan terma tercapai antara buah-buahan dengan peti sejuk. Oleh demikian, kesegaran buah-buahan dapat dikekalkan. Sekarang, mari kita cuba menjawab beberapa soalan yang popular berkaitan keseimbangan terma. Soalan berbentuk kebat ini meminta pelajar menganalisis pengubahsuaian yang terbaik bagi meningkatkan kepekaan suatu termometer merkuri. Ciri yang pertama ialah dari segi saiz berbuli yang boleh ditambah agar luas permukaan yang bersentuhan dapat ditingkatkan bagi mudah mencapai keseimbangan terma. Selain daripada itu, kaca berbuli yang nipis juga boleh membantu mempercepatkan pemindahan haba berlaku. Sedikit haba diperlukan berbanding kaca berbuli yang tebal. Akhir sekali, tiup rerambut yang lebih halus memudahkan sebarang perubahan suhu yang kecil dapat dilihat dengan jelas apabila merkuri mengembang atau mengecut. Apabila termometer dimasukkan di dalam sup yang panas, didapati suhunya adalah 80 darjah Celsius. Kirakan suhu sup tersebut dalam unit Kelvin. 30 darjah Celsius dicampurkan dengan 273 dan jawapannya ialah 303 Kelvin. Tibalah masanya untuk kita mengulang kaji kembali apa yang kita pelajari hari ini. Suhu ialah darjah kepanasan suatu objek, manakala haba ialah satu bentuk tenaga. Haba dipindahkan dari objek yang lebih panas kepada objek yang lebih sejuk. Konsep keseimbangan terma boleh dirumuskan seperti berikut. A. Apabila dua objek berada dalam keseimbangan terma, kadar bersih pemindahan tenaga antara dua objek itu adalah sifar. B. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Termometer yang baru dibina dan belum mempunyai skala perlu melalui suatu proses penentukuran supaya satu skala ditandakan pada termometer itu. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin berkongsi beberapa tips kesalahan lazim yang sering berlaku di kalangan pelajar tentang topik ini. Pelajar sering tersalah konsep bahawa keseimbangan terma tercapai apabila kandungan haba kedua-dua jasad adalah sama. Sedangkan konsep yang sebenar adalah keseimbangan terma tercapai apabila kedua-dua suhu adalah sama. Satu lagi kesalahan lazim pelajar ialah mereka menganggap takat didih merupakan suhu bagi air yang mendidih.
Tetapi sebenarnya, takat didih merupakan suhu bagi stim air yang sedang mendidih kerana pada ketika itu mula berlaku perubahan keadaan cecair kepada gas. Dengan itu, sekian sahaja untuk sesi kali ini. Hingga berjumpa lagi, salam dari saya, Nadia.